Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4. Bab 1, kemunculan tamadun awal manusia. Di bawah tajuk kecilnya, Tamadun Mesopotamia. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Latar belakang tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia dari segi pembentukannya dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian utara dan bahagian selatan bandar Baghdad. Di bahagian utara meliputi kawasan pertengahan Sungai Tigris hingga ke utara termasuk Assyria. Yang paling penting di bahagian utara ni meliputi kawasan pertengahan Sungai Tigris. Manakala bahagian selatan meliputi kawasan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Jadi dalam tamadun Mesopotamia ada berapa sungai? Ada dua sungai. Sungai Tigris dengan Euphrates. Orang Sumeria telah berhijrah ke kawasan ini kerana mempunyai tanah yang subur dan membina pertempatan. Mereka menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan untuk mengawal pengaliran air sungai. Aktiviti ini membawa kepada lebihan hasil makanan yang mampu menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Pertempatan kekal berbentuk perkampungan ini berkembang secara evolusi menjadi bandar. Seterusnya bandar pula berkembang menjadi beberapa buah negara kota. Contoh negara kota adalah Uruk, Kish yang terletak di sepanjang sungai dan terusan. Yang paling penting untuk latar belakang semua tamadun, pelajar wajib mengetahui 4 perkara. Yang pertama, semua tamadun dibina berdekatan dengan sungai. Tamadun Mesopotamia dibina dekat sungai apa? Sungai Tigris dengan Euphrates. Bila disebut sungai, dekat sungai mempunyai tanah yang subur. Dekat tanah subur kita boleh buat aktiviti apa? Aktiviti pertanian. Last sekali mendorong kepada pertempatan kekal. Melalui pertempatan kekal itulah berkembang menjadi bandar. Bandar berkembang menjadi negara kota. Jadi yang wajib ingat untuk latar belakang semua tamadun 4 perkara sahaja. Yang pertama, semua tamadun dibina dekat dengan sungai. Tamadun Mesopotamia sungai apa? Sungai Tigris dan Euphrates. Tamadun Mesir Purba, Sungai Nil. Tamadun Wahho, Sungai Wahho. Dan tamadun Indus, Sungai Indus. Ingat, semua tamadun dibina dekat dengan apa? Dekat dengan sungai, yang pertama. Yang kedua, tanah yang subur. Dekat sungai mempunyai tanah yang apa? Tanah yang subur. Yang ketiga, tanah subur boleh buat aktiviti apa? Pertanian. Yang ketiga, menjalankan aktiviti pertanian. Dan yang keempat, mewujudkan pertempatan kekal. Jadi 4 perkara wajib ingat. Okey, seterusnya kita lihat sumbangan tamadun Mesopotamia. Ada 6 sumbangan yang utama. Yang pertama, ilmu astronomi. Yang kedua, sistem pendidikan. Yang ketiga, undang-undang Hammurabi. Yang keempat, seni bina. Yang kelima, perubatan. Dan yang keenam, penciptaan roda. Jadi formula untuk sumbangan tamadun Mesopotamia, lembu dididik ulang sapu ubat roda. Lembu dididik untuk apa? Untuk ulang sapu ubat roda. Tengok penerangan formula. Lembu merujuk pada ilmu, persamaan pada huruf U di belakang. Ingatlah, orang yang bodoh ni adalah orang yang tak pandai ni, orang yang tak ngaji sekolah ni, mereka ni diibaratkan seperti lembu. Jadi lembu merujuk pada ilmu, persamaan pada huruf U di belakang. Dididik merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal dari perkataan didik. Cikgu ubah menjadi dididik. Ulang merujuk pada undang, persamaan pada huruf U di depan dengan ANG di belakang. Ulang, undang. Sapu merujuk pada seni, persamaan pada huruf S di depan. Sapu, seni. Ubat merujuk pada perubatan. Perubatan berasal dari perkataan ubat. Dan roda merujuk pada roda juga. Jadi apa formula sumbangan tamadun Mesopotamia? Lembu dididik, ulang sapu, ubat roda. Baiklah, kita lihat satu persatu. Lembu dahulu. Lembu merujuk pada ilmu astronomi, iaitu mengkaji pergerakan bulan, bintang dan matahari. Membawa kepada perkembangan ilmu matematik seperti geometri dan kalender. Berdasarkan sistem solar, iaitu satu tahun mempunyai 12 bulan. Jadi ilmu astronomi ni berkaitan dengan apa? Pergerakan bulan, bintang dan matahari. Membawa kepada wujudnya ilmu matematik dengan kalender. Matematik seperti geometri dan kalender pula dicipta berdasarkan sistem solar, iaitu 12 bulan dalam satu tahun.
Okey, yang kedua, sistem pendidikan bertujuan melahirkan jurutulis. Jurutulis berperanan merekodkan segala urusan pentadbiran dan perniagaan di Mesopotamia. Apa guna sistem pendidikan dalam tamadun Mesopotamia? Untuk melahirkan jurutulis. Ada berapa tugas jurutulis? Ada 2 tugas. Merekodkan segala urusan pentadbiran dan perniagaan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi ini mempunyai 282 perkara yang meliputi semua aspek dalam kehidupan. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan yang menekankan prinsip peri kemanusiaan. Undang-Undang Hammurabi dipahat pada tembok dan tiang-tiang besar supaya mudah dibaca oleh rakyat. Dia dipahat pada beberapa tempat? 2 tempat. Tembok batu dengan tiang-tiang besar supaya mudah dibaca oleh rakyat. Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut lapisan masyarakat. Jadi apa formula untuk Undang-Undang Hammurabi? Doa lipan tua adalah pahit di hujung. Doa lipan tua pahit di mana? Pahit di hujung. Okey, tengok perangan formula. Doa merujuk pada dua. Persamaan pada huruf D dengan A di belakang. Doa, dua. Lipan merujuk pada lapan. Persamaan pada huruf L dengan pan di belakang. Lipan, lapan. Tua merujuk pada dua juga. Persamaan pada huruf UA di belakang. Jadi doa lipan tua merujuk pada 282. Perkara yang terkandung dalam Undang-Undang Hammurabi yang meliputi semua aspek kehidupan. Doa lipan tua 282 adalah merujuk pada adil, iaitu keadilan diberikan kepada rakyat yang menunjukkan Undang-Undang Hammurabi ini mementingkan aspek peri kemanusiaan. Adalah adil, persamaan pada huruf A dengan D di depan dengan huruf L tengah-tengah. Adalah adil. Pahit merujuk pada pahat, persamaan pada huruf PAH dengan T di belakang. Pahit, pahat. Undang-Undang Hammurabi dipahat di beberapa tempat, di 2 tempat. Tembok dengan tiang-tiang besar supaya mudah dibaca oleh rakyat. Dan di hujung. Hujung merujuk pada hukuman. Persamaan pada huruf HU di depan. Hujung, hukuman. Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut lapisan masyarakat. Jadi apa formula untuk Undang-Undang Hammurabi? Doa lipan tua adalah pahit di hujung. Doa lipan tua merujuk pada 282 perkara terkandung dalam Undang-Undang Hammurabi yang meliputi semua aspek dalam kehidupan. Adalah adil. Keadilan diberikan kepada masyarakat yang menunjukkan Undang-Undang Hammurabi ini mementingkan aspek peri kemanusiaan. Pahit merujuk pada pahat. Dipahat berapa tempat? 2 tempat. Tembok dengan tiang-tiang besar supaya mudah dibaca oleh rakyat. Doa lipan tua adalah pahit di hujung. Hujung merujuk pada hukuman. Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut lapisan masyarakat. Jadi formula untuk Undang-Undang Hammurabi, doa lipan tua adalah pahit di hujung. Okey, seterusnya tengok sumbangan seterusnya, iaitu seni bina. Cara membuat batu bata dari tanah liat. Ingatlah, bila nak bina kena ada batu bata. Jadi batu bata dibuat daripada apa? Daripada tanah liat. Mereka mencipta tiang batu dengan arca. Berapa benda mereka cipta? 2 benda. Tiang batu dengan arca. Okey, sumbangan seterusnya ilmu perubatan. Dalam perubatan, mereka mementingkan kesihatan tenteranya. Sebanyak 500 jenis ubat, termasuk herba dan ramuan disampel dan dikatalogkan penggunaannya. Berapa ratus jenis ubat? 500 jenis ubat. Cara mengubat penyakit dengan menggunakan ubat dicatatkan sebagai panduan. Dekat setiap ubat tu ada dicatatkan cara mengubat penyakit. Ada berapa ratus jenis ubat? 500 jenis ubat. Semua ubat-ubat ni diberikan kepada siapa? Kepada tenteranya. Kerana perubatan dalam tamadun Mesopotamia mementingkan kesihatan siapa? Kesihatan tenteranya. Okey, last sekali penciptaan roda. Roda digunakan dalam pembuatan kereta kuda dan juga dalam kincir air. Berapa kegunaan roda? 2 kegunaan. Kereta kuda dengan kincir air. Roda digunakan sebagai alat pengangkutan bagi penduduk dalam tamadun Mesopotamia. Jadi apa formula sumbangan tamadun Mesopotamia? Lembu dididik, ulang sapu, ubat roda. Okey, baiklah kita lihat analisis kekerapan bab 1 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Okey, tengok yang warna oranye tu adalah SPM sebenar, yang warna kelabu tu adalah SPM ulangan. Tengok yang SPM sebenar dahulu warna oranye tu.
2010 naik soalan struktur, 2011 naik soalan struktur, 2012 tak naik, 2013 naik soalan struktur, 2014 naik soalan esei. 2015 tak naik. 2016 naik soalan esei, 2017 naik soalan struktur, 2018 naik soalan esei, 2019 tak naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Jika dilihat dalam analisis yang warna oranye tu, tengok bab 1 ni dia selalu selang setahun tak naik, lepas tu dia naik balik. Tadi bermaksud kalau 2019 tak naik, 2020 berkemungkinan yang sangat besar akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk bab 1. Manakala SPM ulangan pula, 14 ulangan naik, 15 ulangan naik struktur juga, 16 ulangan tak naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan pun naik struktur juga, 19 ulangan tak naik, 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan esei. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019 yang kita belajar tadi. Tajuk apa kita belajar tadi? Tamadun Mesopotamia. Setakat ni dalam SPM yang sebenar-benarnya baru sekali je ditanya, iaitu tahun 2014. Tahun-tahun lain tak pernah langsung lagi ditanya. Manakala SPM ulangan pula baru sekali je ditanya, iaitu 2018 ulangan. Jadi tolong bagi perhatian untuk tamadun Mesopotamia ni. Sebab apa? Sebab dah lama tak ditanya. Berkemungkinan yang sangat besar pada tahun 2020 akan ditanya dalam SPM yang sebenarnya, termasuk SPM ulangan. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat serius untuk tamadun Mesopotamia. Baiklah, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A ditanya, nyatakan dua sungai yang terdapat dalam tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia ada apa sungai? Dua sungai, iaitu Sungai Tigris dengan Euphrates. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada nombor 1 Roman, 2 Roman, jawab terus ya, tak payah buat ayat. Jadi 1 Roman tulis Sungai Tigris, 2 Roman tulis Sungai Euphrates. Okey, tengok soalan B. Soalan B ditanya, apakah kandungan kod undang-undang Hammurabi? Apakah anda soalan? Kandungan undang-undang Hammurabi. Ada formula tak? Ada. Apa formula untuk undang-undang Hammurabi? Doa lipan tua adalah pahit di hujung. Jadi tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Kandungan kod undang-undang Hammurabi ialah mengandungi doa lipan tua tu apa? 282 perkara yang meliputi semua aspek kehidupan. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan yang menekankan prinsip peri kemanusiaan. Lepas kedua, ketiga koma. Undang-undang dipahat pada tembok dan tiang-tiang besar supaya mudah dibaca oleh rakyat. Lepas ketiga, keempat koma. Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut lapisan masyarakat. Jadi apa formula untuk undang-undang Hammurabi? Doa lipan tua adalah pahit di hujung. Doa lipan tua tu apa? 282 perkara meliputi semua aspek kehidupan. Adalah tu apa? Keadilan diberikan kepada rakyat. Menunjukkan undang-undang Hammurabi mementingkan aspek peri kemanusiaan. Pahit tu apa? Dipahat. Undang-undang dipahat di dua tempat. Tembok dengan tiang-tiang besar supaya mudah dibaca oleh rakyat. Doa lipan tua adalah pahit di hujung. Hujung tu apa? Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut lapisan masyarakat. Okey, last sekali tengok soalan C. Pada pendapat anda, mengapakah undang-undang begitu penting bagi sesebuah negara? Apakah anda soalan? Mengapakah dulu? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab undang-undang penting. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab undang-undang begitu penting bagi sebuah negara kerana menjadi panduan dalam pentadbiran negara. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Menjamin keamanan negara. Titik. Lepas kedua, ketiga koma. Mengelakkan wujudnya permasalahan dalam masyarakat. Lepas ketiga, keempat koma. Mewujudkan perpaduan antara kaum. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dahulu. Soalan A ditanya, nyatakan latar belakang pembentukan tamadun Mesopotamia. Apakah anda soalan? Latar belakang pembentukan tamadun Mesopotamia. Okey, soalan esei seperti biasa ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan tu. Latar belakang pembentukan tamadun Mesopotamia ialah dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian utara dan selatan bandar Baghdad. Bahagian utara meliputi kawasan pertengahan Sungai Tigris hingga ke utara termasuk Assyria. Manakala bahagian selatan meliputi kawasan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates.
Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Orang Semira telah berhijrah ke kawasan ini kerana mempunyai tanah yang subur dan membina pertempatan. Setakat tu saja ke huraian untuk latar belakang? Tak. Latar belakang wajib kena huraian apa perkara? 4 perkara. Yang pertama, sungai. Tamadun Mesopotamia, sungai apa? Tigris dengan Euphrates. Tamadun Indus, sungai Indus. Tamadun Huangho, sungai Huangho. Dan tamadun Mesir Purba, sungai Nil. Jadi soalan ni tanya tamadun Mesopotamia, sungai apa? Tigris dengan Euphrates. Yang pertama sungai. Yang kedua, tanah yang subur. Ada adakah dalam huraian? Ya, ada tanah yang subur. Yang ketiga, menjalankan aktiviti pertanian. Macam mana nak masuk ayat? Lepas kedua, ketiga, koma. Mereka menjalankan aktiviti pertanian, titik. Dan yang keempat yang wajib tahu apa dia? Pertempatan kekal. Keempat, mewujudkan pertempatan kekal. Jadi untuk latar belakang semua tamadun yang wajib kena tahu apa perkara? 4 perkara. Yang pertama, berdekatan sungai. Yang kedua, tanah subur. Yang ketiga, pertanian. Dan yang keempat, pertempatan kekal. Okey, soalan B. Jelaskan sumbangan tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia. Ada formula tak sumbangan tamadun Mesopotamia? Ada. Apa formulanya? Lembu dididik, ulang sapu, ubat, roda. Okey, seperti biasa soalan esei, ambil balik pembuka kat soalan. Sumbangan tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia ialah ilmu astronomi, iaitu mengkaji pergerakan bulan, bintang dan matahari. Hal ini membawa kepada perkembangan ilmu matematik seperti geometri dan kalender yang dicipta berdasarkan sistem solar, iaitu satu tahun mempunyai 12 bulan. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi sumbangan kedua ialah pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis, titik. Peranan jurutulis ialah merekodkan segala urusan pentadbiran dan perniagaan di Mesopotamia. Lepas sumbangan kedua, sumbangan ketiga iaitu Undang-Undang Hammurabi. Ada formula tak Undang-Undang Hammurabi? Ada. Apa formulanya? Doa lipan tua adalah pahit di ujung. Undang-Undang Hammurabi, doa lipan tua tu mengandungi 282 perkara yang meliputi semua aspek dalam kehidupan. Adalah tu apa? Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan yang menekankan prinsip kemanusiaan. Pahit tu apa? Pahat. Nuna dipahat pada tembok dan tiang-tiang besar supaya mudah dibaca oleh rakyat. Hujung, hukuman. Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut lapisan masyarakat. Ada lagi tak sumbangan lain? Ada lagi. Ingat balik formula. Lembu dididik, ulang sapu, ubat roda. Sapu tu apa? Sapu tu ejaan bermula pada huruf S, merujuk pada seni bina, iaitu cara membuat batu bata. Mereka telah mencipta tiang dengan arca. Ulang sapu, ubat tu apa? Ubat tu adalah perubatan, mengutamakan kesihatan tentera. 500 jenis ubat disampel dan dikatalogkan dan cara penggunaannya dicatatkan. Lembu dididik, ulang sapu, ubat, roda. Last sekali roda. Roda digunakan dalam 2 perkara. Yang pertama, kereta kuda dengan kincir air. Jadi roda ni dijadikan sebagai alat pengangkutan. Okey, last sekali soalan C. Kedudukan strategik menyumbang kepada kemajuan sebuah tamadun. Berikan pendapat anda untuk menyokong pernyataan tersebut. Apa kehendak soalan? Kedudukan strategik menyumbang kepada kemajuan tamadun. Okey, seperti biasa ambil balik pembuka dekat soalan tu. Kedudukan strategik menyumbang kepada kemajuan sebuah tamadun kerana pentadbiran dapat lebih tersusun dan sistematik. Uraiannya, hal ini kerana pembangunan dapat dijalankan dengan berkesan dan segala arahan dapat disampaikan kepada rakyat dengan mudah. Contohnya, kerajaan dapat membina pusat pentadbiran di dalam negara seperti Putrajaya. Last sekali kesannya, segala aspek perkhidmatan kerajaan dapat menjadi mudah dan lebih efektif. Seperti biasa, soalan kebat yang terakhir ni, cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contoh dan last sekali ada kesan. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna penanda wacana number. Kedua, meningkatkan ekonomi negara. Huraiannya, hal ini kerana menjadi tumpuan kepada aktiviti perdagangan di pelabuhan bagi kawasan sekitar. Titik. Contohnya, menjadi pelabuhan perdagangan antarabangsa seperti Kesultanan Melayu Melaka di Selat Melaka. Last sekali kesannya, dapat menambah pendapatan negara. Ada lagi tak sumbangan lain? Ada lagi. Sumbangan yang ketiga apa? Dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Contohnya, sebagai pemandu pelancong. Hal ini kerana ramai pelancong akan datang ke dalam negara. Kesannya, dapat meningkatkan ekonomi negara melalui pertukaran mata wang asing. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Akhirnya cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu
Cikgu nak memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 dan dalam buku teks tingkatan 5. Sebab di setiap bab ada tajuk-tajuk sportnya yang tersendiri. Harga bagi sebuah buku adalah RM1 sahaja. Bagi pelajar yang nak mendapatkan dua-dua buah buku, jadi pelajar kena memerlukan berapa ringgit? Hanya RM2 sahaja. Bagi yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 0137552929. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.